Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Okey, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang, ceria, bahagia di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan tajuk yang ke-35 akan Solehah share dengan anda semua pada tahun 2021 ini. Tajuk hari ini adalah marah itu daripada syaitan laknatullah. So, kalau kita marah tu maksudnya kita ikut syaitan. Kalau kita marah tu maksudnya kita nak jadi sahabat syaitan. So, kita tak nak marah-marah, kita tenang dahulu, insya-Allah. Kita mulakan sesi sharing ilmu pada petang ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okay, thank you yang sudi sharekan Solehah punya link page live pada petang ini. Hai Nadia, hai Sheila, hai Kak Zamila, hai semua, hai Umi, Afan, Kalisha, Umairah, hai Ida, waalaikumsalam, Ahmad Syita, okay, Kak Na, okay, thank you semua yang join dan waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam, okay. Tajuk hari ini adalah marah itu daripada syaitan laknatullah. So, kalau kita ada sifat suka marah, panas baran, backing, suka nak hot temper, hati-hati, kita tak nak jadi sahabat syaitan, kita tak nak jadi pengikut syaitan. So, kurangkan perasaan marah dan kawal diri kita daripada kita terus bermarah-marahan. Dan jangan kita sampai hilang kewarasan akal. Sebab marah ni adalah daripada syaitan laknatullah. Okey, yang pertama, syaitan sentiasa memainkan peranan untuk menyesatkan manusia, untuk membuatkan manusia hilang pertimbangan. So, di sini kalau kita marah, kita automatik akan hilang kewarasan akal. Sebab itu, kalau anda pernah baca berita di surat khabar, di radio, di televisyen, banyak sangat kes manusia yang hilang kawalan diri, lalu menetak anak, lalu menetak suami, lalu menetak isteri sebab dia dah hilang waras. Akal dia tak mampu berfikir bila dalam situasi kemarahan yang amat sangat. Sebab tu bila kita amarah, sedang dalam keadaan situasi marah, tenang, duduk, relax, diam. Jangan cakap apa-apa, diam, tarik nafas, hembus. Dan bila kita dah tak dapat nak kawal emosi kita, tak dapat nak kawal kemarahan kita, berhenti sekejap, jangan fikir apa-apa, tetapi bertenang dan selalulah beristighfar. Istighfar. Sebab kita tak nak apa yang kita buat waktu kita marah tu akan mengundang penyesalan seumur hidup. Banyak sangat kes yang kita dengar, tiba-tiba ayah menetak anak, ayah mencekik anak sehingga mati, pengasuh mendera anak asuhan. So, kita tak nak benda-benda macam ni kerana amarah, kerana nafsu amarah lalu menyebabkan kehilangan nyawa orang lain, lalu menyebabkan pengorbanan jiwa, pengorbanan nyawa. So, kita tak nak macam tu. Atasi dan kawal diri kita daripada amarah yang teramat sangat supaya fikiran kita boleh waras berfikir dan kita sentiasa dalam jiwa yang tenang, insya-Allah. Okey, yang kedua, marah ini daripada syaitan laknatullah. So, yang kedua kita tahu, bila kita marah sebenarnya akan menyebabkan kesihatan kita drop. Orang yang marah, selalunya orang yang kuat marah, yang backing, panas baran, hot temper ni, dia ada satu penyakit yang Allah beri dekat dia, kebanyakannya, mostly, mengikut rekod dan juga statistik, ramai orang yang sakit jantung ni sebab dia kuat marah. Dia tak dapat kawal emosi dia,
Sebab itu kesihatan dia merudum jatuh dan Allah beri dia ujian sakit jantung. Jantung dia tak boleh nak berfungsi dengan baik sebab dia selalu marah. Dan ini adalah antara faktor kesihatan. Sebab tu jangan marah-marah. Kalau kita selalu marah, kita boleh stroke, boleh sakit jantung, boleh menyebabkan jangkitan serangan jantung yang kita kadang-kadang tak jangka kan benda ni. Kita tahu kita sihat walafiat, tetapi kerana sikap kita yang suka marah, yang suka bekeng, hot temper ni, menyebabkan jantung pun dah tak boleh nak handle lah. Dah tak boleh nak handle dalam tubuh badan kita. Dah tak dapat nak mengepam darah dengan baik. Sebab setiap kali kita marah je, darah kita meluap-luap. Rasa macam panas menggelegak hingga ke kepala. So hati-hati, jangan marah-marah. Kita nak pastikan hidup kita sihat, sejahtera sepanjang hayat. Kita nak gembira dengan anak-anak, suami dan isteri kita dalam satu keluarga. Pastikan kawal kemarahan, banyak bacakan ayat pelembut hati, banyak berserah kepada Allah, banyakkan istighfar, banyakkan zikir. Kalau kita tak boleh nak bersabar, zikir, ya sabur, ya sabur, ya Allah berikanlah aku kesabaran. Kalau anak-anak kita dah tak dapat dikawal, minta zikir dengan Allah, sebutlah Ya Latif, Ya Latif. InsyaAllah bila kita sebut Ya Latif, Allah akan lembutkan hati anak-anak kita. Dan automatik kita sendiri pun akan rasa lega, rasa tenang. Tak adalah rasa nak marah je kan. Okey, yang ketiga, marah itu daripada syaitan. So suami yang dayus, yang selalu pukul-pukul isteri tanpa sebab munasabah, so itu adalah antara amarah yang daripada syaitan. Di mana seorang suami ni, dia adalah pelindung kepada isteri. Dia adalah pelindung kepada anak-anak. Bukannya melepaskan tempias kemarahan kepada isteri. Tahu-tahu ambil rotan sebab isteri pakai tali pinggang, pakai rotan, pakai apa sahaja alat sehingga menyebabkan kecederaan, sehingga menyebabkan kelukaan. Belum lagi termasuk hati yang luka. Cuba bayangkan seorang isteri, tiba-tiba suami layan dia macam binatang. Tiba-tiba suami hukum dia tak tentu pasal tanpa kesalahan yang dia buat. Tahu-tahu tangan dah angkat, kena lempang, kena penampar. So dekat sini hati-hati, seorang suami yang dayus tempatnya adalah di neraka. Jangan sesuka hati nak lepaskan kemarahan dekat isteri. Contohlah suami ada masalah dekat tempat kerja, balik rumah lepaskan geram, lepaskan kemarahan dekat family dia. So ini adalah bukan ciri-ciri suami yang soleh, bukan suami yang diredai oleh Allah, tetapi di sana nanti ia adalah kategori suami yang dayus dan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Okey, yang keempat, bila kita sedar kita dalam situasi nak marah ni, hampir-hampir meluap kemarahan kita ni, bertenang dulu, tarik nafas, pergi bilik air, ambil wuduk. Ambil wuduk, baca Al-Quran, buat solat sunat taubat. Semoga Allah redakan kemarahan dan masalah yang melanda saat ini. Sebabnya marah tak boleh selesai dengan kemarahan. Masalah kita, kalau kita marah, lagi tak boleh nak settle. Sebab kita tak boleh nak fikir waras. Kita tak boleh nak berfikir dengan jiwa yang tenang. Lagi-lagi, kalau kita tak nak bermusyawarah, tak nak berbincang, tak nak dengar nasihat, kita rasa kita seorang je yang betul. Orang lain semua salah. So dekat sini perlukan kesefahaman, perlukan pemuafakatan. Ambil wuduk dan sentiasalah berserah dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan kemarahan kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita tiba-tiba menjadi mangsa keadaan. Tak nak macam tu. Biarlah kita selesaikan dengan keadaan yang aman damai, yang tenteram. InsyaAllah Islam ajar kita bermusyawarah dan berbincang sehingga jumpa jalan penyelesaiannya insyaAllah. Okey, yang kelima, marah ini daripada syaitan. So, selalulah jaga zikrullah kita, jaga selawat kita, jaga istighfar kita. Jangan biarkan perasaan marah ni menyebabkan kita hilang pertimbangan dan menyebabkan kita menyesal satu hari nanti. Dan buatlah keputusan, kata sepakat, kata putus setelah kita berbincang kedua-dua pihak. Jangan dengar sebelah pihak aja. Sebab bila kita dengar sebelah pihak, boleh jadi penyelesaiannya kita tak jumpa, malah boleh jatuh fitnah atas segala isu yang berlaku. Sebab tu, bila ada masalah, pastikan kedua-dua pihak duduk berbincang satu meja. Jangan bercakaran, jangan bertikam-tikaman, tetapi berbincanglah dengan cara yang terbaik. Dan kita dengarlah pendapat antara satu sama lain. Mungkin dia ada hujah dia, mungkin dia ada alasan dia, ada kenapa dia buat macam tu.
So kita kena cek satu persatu. Islam ajar kita tabayun. Jangan kita meletakkan sesuatu kesalahan betul-betul bila mana kita sedar dia buat salah lalu kita menolak dia 100%. Tetapi belajar untuk tabayun kerana Islam itu indah. Islam itu mengajar kita perdamaian. Islam itu selalu mengajak kita ke arah hidup yang bahagia, jaga silaturahim, jangan saling berdendam dan elakkan permusuhan, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, bila kita dalam situasi marah ni, kita tahu marah ni api kemarahan, syaitan diperbuat daripada api. Api bila semakin marak, bila kita baling dengan minyak akan makin marak. Tetapi andai kita sejukkan kemarahan itu dengan sesuatu yang boleh menyebabkan api kemarahan itu terpadam, insya-Allah kita dengar, cuba dengar nasihat dan berbincang dulu. Jangan mengatakan bahawa kita saja betul, kita tak nak dengar pendapat orang. Dan insya-Allah bila kita sentiasa berserah kepada Allah, kita letakkan Allah nombor 1 dalam setiap urusan kita, insya-Allah segala kata-kata nasihat, segala kata-kata cadangan, semua kita akan pandang pada sudut yang positif. Bukannya kita main hentam kromo, bukannya kita main redah je, kita tak nak dengar langsung pendapat orang. So itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Langsung tak nak dengar anak tim cakap apa, langsung tak nak dengar pendapat sekian-sekian. Kita rasa kita seorang je betul. Kita nak orang faham kita tapi kita tak cuba nak faham orang. So, cubalah untuk bertoleransi, bertolak ansur. Jangan sampai memudaratkan hubungan antara kita dengan orang lain. Jangan sampai bila kita kerja tu sebenarnya menyebabkan rezeki kita tersekat. Sebab bila kita sakit hati, buat orang sakit hati, buat orang rasa tak selesa dengan kita. So, di situlah punca sebenarnya rezeki tersekat. Rezeki kita stuck. Susah nak masuk. Susah nak dapat pelanggan. Susah nak ada closing. Sebabnya kita sendiri yang menyekat rezeki kita. Kita sendiri yang menghalang rezeki masuk lancar dalam kehidupan kita atas kesalahan diri kita. Kita selalu nak marah-marah anak. Selalu nak tinggikan suara dekat suami. Isteri, kalau dia tinggikan suara dekat suami, dah jadi isteri derhaka, isteri yang nusyus. So kita nak ke jadi isteri yang nusyus ni? Kita nak ke jadi ibu yang garang sehingga anak-anak bila besar dia benci dekat mak dia, dia benci dekat ayah dia sebab kita tak dengar pun, kita tak didik anak kita dengan kasih sayang. Kita biarkan anak-anak kita terkapai-kapai, kita sibuk kerja, kita sibuk dengan urusan kita sehingga abaikan perasaan anak-anak. Dan yang kita tahu, bila kita marah, kita lepaskan dekat mereka. Dan di mana hubungan antara anak beranak ni nak kembali erat kalau kita tak bersefahaman, kalau kita sentiasa merasakan diri kita je betul, tak nak dengar cakapan, tak nak dengar pendapat anak, tak nak berikan masa quality time untuk family kita. Kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan bisnes sehingga abaikan family kita. So, seimbangkan hal duniawi dan ukhrawi supaya rezeki mudah masuk dan kehidupan kita bahagia hingga ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Okey, Solehah doakan agar anda semua beroleh keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ni. Solehah minta maaf atas salah silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di next session. InsyaAllah minggu hadapan hari Ahad. Macam biasa Solehah live hari Ahad hingga Khamis setiap minggu, 5 hari 1 minggu, insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.